Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Blog dalam segmen Tips Auto. Untuk segmen kali ini saya sambung part kedua mengenai kos-kos yang telah saya belanja ke atas Isuzu D-Max saya baru-baru ini. Okey. Mungkin anda yang baru mengikuti konten saya di sini, mungkin korang belum tahu apa yang saya maksudkan untuk part kedua. Untuk part pertama, korang boleh cek di atas ni, okey, video yang sebelum ini mengenai Isuzu D-Max V-Cross saya. So untuk konten yang sebelum ini, saya ada berceritalah mengenai masalah yang dihadapi ke atas Isuzu D-Max saya. Okay? Di dalam konten itu terdapat 3 perkara yang telah saya ganti ke atas Isuzu D-Max tu. Nozzle, service injector dan clearance valve. Dan benda-benda yang lain lagi termasuk scan komputer, upah dan sebagainya. So dalam konten yang lalu tu, saya ada berceritalah mengenai masalah yang timbul ke atas kereta saya itu mengenai masalah injektor dan nozzle. So dalam konten tersebut saya ada ceritalah bagaimana yang bermula dan apa masalahnya dan bagaimana puncanya dan apa yang telah terjadi ke dalam kereta saya itu. Dan di dalam konten yang lalu itu saya ada berjanjilah pada korang semua, saya akan ceritakan berapa kos yang telah saya belanja ke atas Isuzu D-Max saya itu, iaitu penggantian nozzle, service injector, clearance valve, scan komputer, upah dan part-part kecil yang lain. So untuk konten pada kali ini, di bagian kedua ini saya akan berceritalah mengenai kos yang telah saya belanjakan ke atas penggantian part-part tersebut. Alright, sebelum saya bercerita lebih jauh mengenai kos-kos yang telah saya belanja ke atas Isuzu D-Max saya itu, saya ulang baliklah, okay, bagaimana perjalanan saya menghantar kereta saya itu ke service center. Okay, untuk makluman korang, saya menghantar kereta saya itu di service center lah di Kota Kinabalu, dan di sanalah mereka telah lakukanlah semakan ke atas komputer Isuzu D-Max saya itu. Mereka menggunakan sistem komputer melalui OBDE dan hasilnya mereka dapati injektor nomor 1 mengalami masalah minyak lebih. Okay, dalam bacaan 2.0, 2.1 begitulah yang anda nampak sebelum ini. So akhirnya apabila mereka semak injektor tersebut dan mereka membuat keputusan untuk dihantar servis, okay, dihantar servis ke tempat lain di luar, yang mana di tempat tersebut memang spesial lah untuk semua enjin-enjin diesel dihantar ke situ untuk dihantar servis injektor dan sebagainya. Selain daripada servis injektor dan cek sekali nozzle tu, saya request sekali lah, okay, di service center tu saya request sekali untuk clearance valve. Okay, clearance valve itu amat penting sebenarnya untuk kenderaan korang, lebih-lebih lagi kalau yang macam selalu hardcore lah, contohnya macam selalu mendaki bukit kan, ataupun kereta anda yang selalu bekerja keras mengangkat barang-barang berat dan sebagainya. So amat penting sebenarnya clearance valve itu dilakukan. Lebih kurang 60,000 km sekali begitu korang kena buat, okay, supaya untuk memastikan valve-valve yang ada pada enjin korang tu sentiasa ketat, fit, okay, macam baru. Alright, kita bercerita dululah mengenai kos di service center. Okay, kos di service center yang ada bil di dengan saya ni, okay, saya lebih akan cerita lebih terperinci lah, okay, mengenai kos-kos yang telah dibayar. Okay, untuk di service center sebenarnya apa yang saya bayar ke atas perkhidmatan mereka adalah upah scan komputer dan clearance valve. Okay, benda-benda itulah yang saya bayar di service center. So untuk yang injector nozzle tu saya bayar di tempat lain. Okay, walaupun di tempat yang sama di service center tu, cuma dia ada 2 bil. Okay, warna kuning ni dengan warna putih ni ada 2 bil. So kita bercerita dulu yang bil warna putih lah. Okay, apabila selesai kerja-kerja telah dilakukan ke atas Isuzu D-Max itu, so bil pertama yang saya kena selesaikan adalah di service center. Yang mana kalau saya tengok di sini, untuk costing mengenai gasket, cover, semua termasuk clearance valve, semua keseluruhan dalam RM616.30. Okay, lebih detail lagi kalau macam clearance valve, mereka charge RM150. Okay, clearance valve di service center.
Okay, untuk scan komputer tu lebih kurang dalam RM80, okay, untuk upah mereka. Dan lain-lain benda lah macam gasket nozzle, okay, cover seal nozzle, tu semua dalam, ada yang 300 lebih, 72, ada yang 60 lebih. Nanti saya akan sertakanlah image ni, mungkin korang boleh cek di sini, okay, secara lebih detail lah. Mungkin korang boleh tengok kan apa yang saya maksudkan mengenai detail-detail bill tersebut. So di dalam bill yang pertama itulah korang boleh tengok berapa jumlah kos yang saya bayar, okay, untuk perkhidmatan mereka, iaitu dalam RM616.30. So dalam bill itu terdapat 4 perkara lah yang saya bayar ke atas perkhidmatan tersebut, seperti yang korang nampak dalam image tu. So itulah perkhidmatan yang dibuat di service center. So untuk costing seterusnya, okay, bill yang kedua ni, yang warna kuning ni, okay, service center buka injector tu, mereka hantar ke satu company di luar, kedai, iaitu Multi Power Diesel Sdn Bhd. Okay. Multi Power Diesel Sdn Bhd ni dia merupakan salah satu tempat lah. Saya ingat banyak lagi sebenarnya tempat di Kota Kinabalu tu yang buat service injector dan sebagainya. Tapi ini salah satu tempat lah yang mereka selalu hantar ke tempat ni. So untuk bill kedua ni, ini merupakan jumlah yang besar lah, yang amat besar sebenarnya. Mereka service injector dan ganti nozzle. Okay. Untuk cas service injector ni, okay, kalau tengok dalam bill ni, sebatang injector tu mereka cas RM200. So RM200 tu didarab 4 lah, dan keseluruhannya RM800. Okay. Dan itu untuk service injector. Okay. Untuk penggantian nozzle, sebab nozzle saya tu, salah satu nozzle tu sudah mengalami masalah. Okay. Kemungkinan besar lubang nozzle tu telah pun besar. Jadi semburan minyak yang terhasil tu agak kasar. Dan akhirnya dia terpaksa kena ganti 4 biji. Kan? So 4 biji ni, setiap satu nozzle tu bernilai RM300. Okay? Dan RM300 tu didarab dengan 4, keseluruhan dalam RM1,200. So jika ditambah daripada RM1,200 itu tambah dengan RM800, ianya menjadi RM2,000. Okay? Tambah sikit tax, RM48. So korang boleh cek juga image yang saya letakkan di depan ni. So kamu boleh tengok sendirilah berapa kos yang telah saya bayar untuk service injector dan ganti nozzle. So keseluruhannya ditambah daripada RM2,048 itu ditambah dengan RM616, lebih kurang dalam RM2,600 lebih lah, begitu, RM2,600. So itulah kos yang telah saya bayar untuk masalah ni. So saya berharap untuk korang di luar sana rajin-rajinlah, okay, ganti diesel filter, okay, service itu, service ini. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan sebelum ni lah kan, seingat saya mungkin 85% daripada enjin diesel di luar sana mesti akan mengalami masalah ini. Okay? Korang tidak akan dapat elak sebenarnya masalah ini, sebab enjin diesel memang inilah utama enjin diesel yang selalu korang kena hadapi. Okay? Iaitu service injector dan penggantian nozzle. So itulah dia jumlah yang amat besar, iaitu RM2,640.30. Okay? RM2,640.30. So itulah jumlah yang secara keseluruhannya yang saya telah bayar ke atas perkhidmatan yang telah dilakukan ke atas Isuzu D-Max saya ini. So ianya merupakan nilai yang amat besar juga sebenarnya, okay? Untuk tahun ini, okay? Dan itulah sebenarnya risiko dan yang kamu perlu harus tanggung, okay? Untuk pengguna enjin diesel di luar sana. So memang tidak dapat dielak lah sebenarnya jika anda pengguna enjin diesel, okay? Pengguna 4x4, inilah yang korang harus hadapi satu masa nanti. So apabila benda ni telah selesai lah kan, seperti yang saya katakan sebelum ni, apabila benda ni sudah selesai, sudah diganti baru, clearance bulb telah pun dibuat semula, disetting semula, injector telah diservis, nozzle telah diganti baru. So hasilnya alhamdulillah lah, memang terbaik. Okay? Bila korang pagi-pagi start tu, enjin dia memang senyap. Okay? Ini untuk pengguna Isuzu D-Max lah.
Tapi saya rasa sama saja sebenarnya untuk enjin diesel di luar sana. So saya merujuk pada Isuzu D-Max ni. Selepas benda-benda ni dibuat, memang senyap macam kereta baru, okay, yang baru keluar dari showroom. So dia punya pick up respon pun memang sedap lah. Okay. Dibanding dengan sebelum ni memang jauh beza sebenarnya. Bunyi yang tidak sedap didengar tu lah. Okay. Macam bunyi valve tu memang korang boleh dengar sebenarnya kalau dia sudah longgar. So apa yang saya dapat sebelum ini, maklumat yang saya dapati, saya sempat bertanya lah dengan mekanik yang handle kerja ni. Dia cakap ada 4 biji valve. Okay, 4 biji valve yang longgar lah, yang boleh dikatakan longgar. Dalam banyak-banyak valve tu ada 4 biji yang betul-betul longgar. So bayangkanlah kan, kalau korang biarkan kereta korang tu tidak di timing di clearance valve semula, dia mungkin boleh menjadi lebih parah di masa akan datang. Okay? Macam performance kereta korang akan menjadi down. Okay? Kurang power lah sebenarnya, sebab kecekapannya telah menurun. Okay? Kecekapan enjin tu telah menurun. So korang kena buat lah sebenarnya. Mau tidak mau korang kena buat. Okay? Jangan biar tunggu lama-lama. Macam contoh ni injector, jangan tunggu sampai parah sebenarnya. Nanti kalau parah, macam-macam benda lagi yang akan berlaku sebenarnya. So itulah dia kos yang telah saya belanjakan ke atas penggantian nozzle, service injector, clearance valve. Okey, RM2,664.30. So ini merupakan kos yang kedua tertinggi sebenarnya untuk makluman korang. Maksudnya ada lagi kos yang tertinggi sebelum ni. Kalau korang perasan sebelum ni kereta saya pernah mengalami overheat kan. Mungkin korang boleh cek video di atas ni. Saya dah pernah buat konten overheat. So sebenarnya itu kos itu lebih tinggi sebenarnya. Lebih tinggi daripada inilah. Kalau saya tidak silap yang costing hari itu lebih kurang dekat-dekat 3,000 sebenarnya. Dekat-dekat 3,000. Lagi besar sebenarnya. So itulah yang kena korang hadapi kalau pengguna enjin besar, enjin diesel, 4-wheel semua ni. So korang kena bersiap sedialah. Okay, siap sedia budget yang di luar jangka. Mungkin korang di luar sana ada pengalaman mengenai masalah injector, service injector ni dan penggantian nozzle. Okay? Mungkin korang juga ada pengalaman di mana yang murah sebenarnya. Sebab setahu saya ada kedai yang menawarkan perkhidmatan lagi murah. Okay? Ada kedai yang macam ini, dia cas satu injector 200. Mungkin di kedai lain ada yang mungkin 180 dan saya dengar-dengar ada lagi RM50. So mungkin korang boleh komen di bawah, okay? Kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Mana tahu kan rakan-rakan yang lain di masa akan datang mengalami masalah yang sama macam ni. So mungkin korang boleh rujuk kan, di mana yang agak berpatutan lah sebenarnya harga ni. Mungkin boleh save, membantu mereka budget semua dan sebagainya. So korang boleh kongsikan lah kan, rakan-rakan semua mana yang terbaik kan, kongsikan nama kedai itu di mana lokasi dan sebagainya. Kalau ada nomor telefon tu, kongsikan sekali. So insyaAllah di masa-masa akan datang saya akan kongsikan lagi kepada anda semua di luar sana mengenai kos-kos maintenance. Okay? Kos-kos maintenance kereta enjin diesel. Okay? Lebih dalam kurungan 4x4. Okay? Mungkin saya akan kongsikan lah berapa kos yang selalu dibelanjakan. Okay? Maintenance yang biasa, yang luar biasa, supaya boleh jadi rujukan terutamanya kepada pemilik baru, okay, enjin diesel, pemilik baru 4-wheel drive di luar sana yang baru baru mula mengenali enjin diesel, yang baru mula menggunakan 4-wheel drive. So di masa akan datang nanti insyaAllah saya akan kongsikan lah kan, berapa kos servis. Macam contoh kalau kereta ni dia memerlukan setiap 10,000 contohnya, dia akan kena servis kan, servis minyak hitam, minyak gearbox, minyak 4-wheel drive, minyak axle, filter diesel, filter engine oil, air cleaner, filter dan sebagainya. So nanti saya akan cuba kongsikan lah di masa akan datang berapa kos yang korang kena bayar, okay? General service semua dan sebagainya. Alright, rasanya sampai di sini untuk konten saya pada kali ini, part kedua kos yang telah saya bayar ke atas penggantian 3 perkara utama. Pada anda yang mungkin baru saja mengikuti saya di channel ini, kalau anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like and share dan aktifkan button lonceng. Serta follow juga page Facebook saya di MRZ Vlog. Link ada saya sertakan di bawah. Sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.